Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua. Bertemu lagi dengan Ustaz Afnan. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari subjek Sains tahun 3. Tajuk kita pada hari ini ialah pencernaan makanan. Okay, jadi kamu semua boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 52. Seterusnya, objektif pembelajaran. Okey, iaitu merumus tentang makanan tercerna yang tidak diperlukan oleh badan. Okey, jadi pada hari ini kita akan mengkaji tentang makanan tercerna, iaitu makanan yang kita makan selepas itu akan dihancurkan. Lalu, ada makanan yang tidak diperlukan oleh badan kita. Okey, jadi nanti kita akan lihat sama-sama. Okey. Okey, baik. Jadi sekarang ni Ustaz nak kamu semua buka buku teks kamu pada muka surat 52. Okey, jadi tajuknya ialah pencernaan makanan. Okey, jadi kamu boleh lihat, kita tengok sama-sama isi kandungan bagi muka surat 52. Jadi dia dekat sini dia nak menceritakan tentang kisah buah anggur yang telah berubah bentuk setelah dikunyah dan ditelan. Okey, jadi dekat sini dia nak kita sama-sama lihat tentang kisah buah anggur yang telah berubah akibat daripada dimakan dan juga ditelan. Okey, baik. Jadi kita tengok dulu untuk yang pertama di esofagus. Okey, jadi apabila kita makan menggunakan bahagian mulut, okey, kita gunakan gigi, lidah dan juga air liur. Seterusnya akan masuk ke dalam saluran esofagus. Okey, jadi dekat sini kamu boleh lihatlah buah anggur ni. Nampak tak? Ni adalah buah anggur itu. Ada mulut, ada gigi, ada mata dan sebagainya lah. Okey, jadi tengok dia kata apa? Sempitnya laluan ini. Ke manakah saya akan dibawa agaknya? Okey, jadi tengok buah anggur ni cakap apa? Dia kata nak pergi mana ni? Sempit bahagian ni. Di dalam saluran esofagus. Okey, seterusnya kita tengok pula apa akan terjadi dekat anggur itu. Okey, seterusnya anggur itu akan dibawa ke perut ataupun di perut. Tengok dekat sini. Gambarnya dekat sini. Lalu anggur itu pun berkata, kawan-kawan, makanan yang lain juga ada di sini. Badan kami semakin mengecil. Jadi dekat sini kamu boleh lihatlah bahawa anggur itu semakin mengecil, nampak? Semakin hancur badan dia. Jadi dekat sini kita boleh lihat bahawa anggur itu sedang diproses untuk dihancurkan dekat perut ni. Okey, seterusnya kita tengok pula dekat seterusnya anggur itu akan dibawa ke usus ataupun di usus. Kita tengok dekat sini. Okey, tengok apa terjadi dekat anggur ini. Dia kata nutrien kami diserap ke dalam usus. Okey, jadi dekat sini kita tengok nutrien ataupun kita boleh katakan sebagai zat makanan. Apabila makanan tu dihancurkan, dia boleh dipanggil dengan nutrien ataupun zat makanan. Dekat sini nampak buah anggur tu telah diproses menjadi nutrien lalu diserap ke dalam usus. Okey, jadi seterusnya jom kita lihat apa pula akan terjadi dekat anggur ini. Okey, jadi dekat sini kita boleh lihat. Nampak tak dekat dalam saluran usus ni, anggur tadi berubah kepada nutrien. Nutrien ni, nampak? Nutrien ni dihancurkan jadi kecil-kecil. Lalu jadilah nutrien, nampak? Okey, jadi seterusnya kalau kamu nak lihat apa yang terjadi dekat anggur ni, kita tengok pula untuk slide yang sebelah. Okey, jadi untuk muka surat 53 ada lagi sambungan. Mari kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi kepada anggur tadi. Okey, jadi dekat sini ada seorang murid perempuan yang bertanya, adakah semua makanan tercerna yang melalui urutan aliran makanan di dalam badan dapat diserap? Okey, jadi murid perempuan ni dia tanya, adakah semua makanan tercerna ataupun makanan yang dihancurkan tadi
yang melalui urutan aliran makanan iaitu mulut, saluran esofagus, perut dan juga usus dapat diserap di dalam badan. Okey, jadi kalau kita nak tahu, mari kita ikuti sambungannya lagi. Okey. Jadi dekat sini kita tengok. Nampak tak anggur ni dah berubah kepada warna jingga. Daripada warna asal dia tadi warna ungu dah jadi warna jingga dah. Okey, jadi tengok anggur ni kata kami dah nak sampai bahagian dubur lah. Okey, jadi ingat dubur adalah urutan aliran makanan yang terakhir. Kita ada mulut yang pertama, yang kedua saluran esofagus, yang ketiga perut, yang keempat usus dan yang terakhir dubur. Okey. Jadi kita tengok pula apa yang terjadi. Okey, di dubur nampak anggur ini kami dah jadi tinja dan tak diperlukan lagi. Kamu rasa ke manakah kami akan pergi selepas ini? Okey, jadi dekat di dalam dubur ini anggur tadi berubah menjadi tinja. Tinja ni maksud dia najis lah. Okey, maksud dia najis. Dan nampak tak dia kata dia tak diperlukan lagi. Jadi kamu rasa ke manakah kami akan pergi selepas ini? Jadi maknanya dekat sini anggur tadi akan dibuang. Bila kita dah jadi najis, kita akan buang makanan tadi. Okey, jadi sebagai rumusannya dekat sini, pencernaan ialah proses menghancurkan makanan menjadi supaya nutrien daripadanya boleh diserap semasa melalui urutan aliran makanan. Okey, jadi untuk slide seterusnya kita akan sama-sama membuat aktiviti. Okey, jadi jom kita lihat pada slide seterusnya. Okey, jadi untuk slide ini kita akan sama-sama membuat aktiviti pada muka surat 33. Okey, jadi nanti bila dah selesai aktiviti ini, kita bincang sama-sama, ustaz nak kamu salin semula dalam buku kamu. Okey, jadi dia nak aktivitinya dia nak kita namakan bahagian pencernaan dan perihalkan proses yang berlaku. Okey, jadi dekat sini bahagian ini ingat tak? Kita dah mengaji dah tentang urutan aliran makanan. Okey, jadi yang pertama, apa dah dekat sini apa? Okey, bahagian yang pertama ialah mulut pandai. Okey, jadi seterusnya proses pula. Makanan dihancurkan oleh apa? Dekat mulut ada gigi, lidah dan juga air liur. Okey, seterusnya selepas mulut makanan akan melalui bahagian saluran esofagus. Okey, jadi prosesnya laluan makanan jadi dekat mana? Lepas ini laluan makanan itu nak ke mana? Okey, jadi laluan makanan ke perut pandai. Okey, seterusnya selepas saluran esofagus ialah bahagian perut pandai. Okey, jadi di dalam perut prosesnya makanan dihancurkan menjadi semakin ingat lagi tak tadi dekat anggur tu apa terjadi dekat dalam perut? Makanan dihancurkan menjadi semakin kecil. Okey, pandai. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk bahagian selepas perut ialah bahagian usus. Okey, jadi dekat bahagian usus ni proses yang terjadi ialah nutrien ataupun zat makanan daripada makanan diserap. Okey, jadi dekat sini ingat, kat usus ni nutrien akan diserap. Okey. Dan yang terakhir ialah bahagian dubur. Okey, jadi proses yang terjadi dekat bahagian dubur ini, makanan tidak tercerna. Dikeluarkan. Akan dikeluarkan. Makanan tidak tercerna dikeluarkan melaluinya sebagai ingat tak tadi? Yang terakhir ialah tinja ataupun najis. Okey, jadi ustaz nak kamu salin semula jawapan yang kita bincang ini di dalam buku aktiviti kamu pada muka surat 33.
Okey, baik. Jadi, akhir sekali untuk tugasan pada hari ini, Ustaz nak kamu buat tugasan dalam buku aktiviti muka surat 35. Jadi, hari ini kamu kena buat dua. Ada dua muka surat kena buat. Yang pertama 33, muka surat 33. Dan yang kedua ialah pada muka surat 35. Jadi, bila kamu dah siap tugasan tersebut, bolehlah hantarkan kepada Ustaz. Okey, baik. Jadi, Ustaz rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.